Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Irdina Munawarah binti Husin dari SMK Kepala Batas Pulau Pinang. Saya seorang perempuan. Saya sangat memahami jiwa perempuan. Kisah tragis yang akan saya ceritakan juga berkaitan tentang seorang perempuan. Novel berjudul Terusir, karya Profesor Hamka, terbitan Jejak Tarbiyah, mempunyai 130 muka surat, sangat istimewa di hati saya. Terusir menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang bernama Mariah. Hidup Mariah mulai hancur apabila fitnah meruntuhkan rumah tangganya sehingga menyebabkan suami sendiri mengusir dia keluar dari rumah mereka dan memisahkan dia dengan anak kecilnya, Sofyan. Mariah hidup merempat. Berpuluh-puluh keping surat dihantar kepada Azhar untuk menjelaskan perkara sebenar dan membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Namun, terlalu keras hati Azhar. Surat-surat Mariah langsung tidak dibalasnya. Malah, ada juga yang sengaja dia menghantar kembali kepada Mariah. Mariah juga kian tawar hati. Kehidupannya diteruskan tanpa menghantar surat untuk Azhar lagi. Tapi, ada satu penderitaan yang tidak dapat dia buang, iaitu kerinduannya terhadap anak kecilnya, Sofyan. Dari rumah ke rumah, Mariah mencari kerja, tidak kisah menjadi hamba atau pembantu rumah, asalkan dia mempunyai sumber pendapatan. Baik hati seorang nyonya besar mengambil Mariah sebagai pembantu rumah mereka. Mariah mengerjakan urusan rumah dan mengasuh anak-anak Nyonya Van Oost dengan seikhlas hatinya. Hidupnya hanya kerja dan termenung. Malamnya pula bertemankan bayang-bayang Sofyan dan kemudian luruhlah air matanya. Beberapa tahun berlalu. Mariah berada di tanah Jawa masih bekerja untuk Nyonya Van Oost. Tidak lama kemudian, Nyonya memberitahu mereka akan pulang ke Eropah. Mariah terpaksa mencari kerja lain. Sebelum itu, ada yang berkenan ingin mengahwininya, iaitu Yasin yang bekerja bersamanya. Mariah bersetuju, memandangkan bolehlah dia menumpang kasih. Siapa tahu, rupa-rupanya Yasin seorang lelaki yang tidak berguna. Dia menggadai semua emas-emas Mariah dan membelanjakannya di rumah pelacuran. Yang paling meremukkan hati adalah Mariah terjerumus ke dalam kesesatan. Mariah akhirnya menjejakkan kakinya ke rumah hina, melacurkan dirinya. Begitulah kehidupan seorang wanita yang tiada bimbingan agama dan bimbingan siapa-siapa. Suaminya yang dahulu dan yang sekarang sama-sama jahat. Tahun berganti tahun, dari satu pelukan berpindah ke pelukan yang lain. Rambut yang asalnya hitam bertukar menjadi kelabu. Mariah bukan lagi seorang wanita yang cantik dan muda. Wajahnya menua dengan drastik kerana Mariah menjadi peminum arak yang tegar. Sofyan pula sudah berjaya menjadi seorang peguam. Pada pengakhiran hidup Mariah, dia mempertahankan nama baik anaknya daripada seseorang yang berhasad dengki, iaitu Wirja. Mariah menikam Wirja dengan belati sehingga menyebabkan Wirja mati. Kuasa takdir Tuhan, Sofyan menjadi peguam bela untuk kes pembunuhan Mariah. Malangnya, Sofyan tidak mengenali ibunya sendiri. Mariah menghembuskan nafas terakhirnya selepas mencium kening anaknya yang tercinta. Kebenaran terbongkar semasa Azhar tenat. Tidak mahu menanggung dosa, Azhar memberitahu perkara sebenar kepada Sofyan dengan tercungap-cungap, meminta ampun kepada anaknya. Cerita ini berakhir dengan Sofyan mengasihi teman hidupnya, Amy,
tanpa ibu dan ayahnya di sisi. Para pendengar sekalian, novel karya Hamka ini sangat menyentuh hati saya. Terusir menyedarkan saya betapa besar dan agungnya cinta dan kasih seorang ibu. Pada pandangan mata kasar kita, mereka yang menjadiri terlihat hina. Namun, jauh di sudut hati mereka, mereka mengharapkan bantuan dan masih tersimpan hati yang baik. Janganlah kita cepat menghukum. Sebaliknya, bantulah mereka. Kasihanilah mereka yang tiada bimbingan, dan kasihanilah kita yang kurang memberatkan ihsan. Sekian bicara terusir dari SMK Kepala Batas.